Itulah saya pesan. Lepas ni kita cukup-cukup lah. Pilihan raya tu selaras kalah balik semula. Biarlah jadi serentak semua negeri dengan parlimen. Janganlah menyusahkan orang. Paling kesian polis. Saya kesian tengok polis. Kejap-kejap nak kena bertugas. Kejap-kejap nak kena bertugas. Lepas tu cikgu-cikgu belum kejap-kejap nak jaga. Peti undi. Jadi ketua tempat mengundi. Kan? Penat tau. Sebenarnya. Kita pun macam malas nak mengundi dah. Tak siapa pangkah je lah. Kan? Betul. Sampai masanya. Dan satu lagi, jangan kejap-kejap tukar. Kejap-kejap tukar. Bayangkan penggal yang lepas, satu kali mengundi, 3 Perdana Menteri kita dapat. Package lain macam. Kan? Dah lah tu. Penat kita kan? Penat. Jadi macam itulah. Tapi apapun perubahan perlukan usaha. Buat yang terbaik. Kepada yang berhormat yang ada kat depan saya ni, jangan kita putus asa. Bekerja je. Orang bercakap tu biasa. Memang package dia macam tu. Orang kutuk memang. Sebakul-sebakul dia bagi. Tak gunanya. Mati lagi baik. Biarkan. Biar dia kutuk kita, pahala dapat kat kita. Yang biarkan dia cakap. Tapi kita kerja je. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Kadang-kadang orang tak faham. Macam mana cara peruntukan dia disalurkan, dia tak faham. Dia tahu nak ada je. Bayangkan, hari ni post semalam sampai. Dia nak macam tu. Macam Datuk Seri Asami Belu tu kan cakap macam tu. Kita akan mempertingkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat Tuan Loh Su Fui, ahli parlimen P190 Tawau berserta dengan rombongan. Bahagia Datuk Hamid Haji Awang, ahli Dewan Undangan Negeri N67 Balong beserta dengan rombongan. Bahagia Datuk Nizam, Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, ahli Dewan Undangan Negeri APAS beserta dengan rombongan. Begitu juga pengurusi KRT TRS Encik Ahmad Abdul Rahim beserta ahli jawatankuasa. Begitu juga yang dihormati Encik Asni Bakri, pengurusi Masjid An-Nur Saujana beserta dengan ahli jawatankuasa. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dengan limpah dan izinnya Pak, kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari ni. Jadi terima kasih banyak. Hari ni saya seronok sangat tengok YB Loh pun ada. Sebab jangan risau, YB ceramah saya ni international. Yang bukan Islam pun boleh dengar, insya-Allah. Kan, saya pernah dulu ceramah di Johor, di Simpang Renggam. Masa tu ada majlis untuk meraihkan bakal-bakal haji. Dululah, lama dah. Kebetulan ahli parlimen pada ketika itu berbangsa Cina. Dan dia, saya rasa saya respect lah dia, termasuklah YB Loh ni. Sebab kebiasaan kalau YB yang bukan Islam datang program-program ceramah-ceramah macam ni, dia biasanya datang waktu penyampaian hadiah je. Dia datang lewat sikit, dia tak dengar ceramah. Tapi YB Loh dia datang pada awal, maknanya dia nak dengar ceramah saya. Okey lah tu. Dan saya ingat YB ahli parlimen Simpang Renggam tu, dia berucap merasmikan sebelum saya ceramah. Dia kata, kepada bakal-bakal haji diucapkan semoga membawa pulang haji yang mabuk. Dia sudah. Saya kata bukan mabuk, dia kata mabrur. Kata, oh sudah tukar. Dia kata, bukan, tak tukar, memang macam tu. Tapi dia yang bagusnya, mungkin samalah macam YB Loh. Yang bagusnya dia datang program maulud ke, program ahli jerah ke, dia datang. Dan mana yang dia tak faham, dia akan tanya dengan imam. Imam, ini apa maksud? Ini apa maksud? Dia tanya. Jadi mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik kepada YB Loh ni. Mana tahu kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni
tajuk saya simple aja. Jangan risau. Samsul Debat ni ceramah dia simple aja. Tajuk hari ni berhijrah lah. Sebab paling susah sekali ceramah dekat sini. Sebab bila tanya tajuk, dia kata sukati. Itu yang jadi susah tu. Jadi tajuk yang dipilih adalah hijrah. Bersempena dengan kita menyambut awal Muharram, tahun baru hijrah dalam Islam. Kan? Jadi mana kata berhijrahlah. Bila sebut tentang hijrah, hijrah merupakan perubahan. Daripada satu tempat, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain, ataupun berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain, yang biasanya menggambarkan keadaan yang lebih baik. Jadi makna kata hijrah itu berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi berhijrah dulu, kan, Nabi Muhammad berhijrah, ada yang cakap Nabi kita ni pelarian, maka tuduhan itu memang tidak berasas dan tak tepat. Kenapa? Sebab Nabi telah merancangkan, kan, penghijrahan itu daripada awal lagi. Kalau kita ingat pada peristiwa Isra wal Mi'raj, ingat tak? Ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Ingat tak? Ingat ke tak? Sebab kalau ingat saya nak tanya. Jawab takut dah pula tanya pula. Saya tak. Isra wal Mi'raj tu dalam satu peristiwa, kalau kita ingat, malaikat Jibril menemankan Nabi kita satu tempat ke satu tempat, satu checkpoint. Adalah tempat-tempat dia berhenti. Bukit Tursina, Baitul Laham, kan, Bukit Tursina. Dia kata kan, di sini tempat Nabi Musa minta wahyu, dekat sini tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian ada satu tempat tu dia tunjuk dah. Wahai Muhammad, kau nampak tak tempat tu? Kenapa? Dia kata, tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana. Maknanya dah tahu awal. Dah tahu awal dah dia akan berpindah. Jadi Nabi bersedia. Jadi kalau kira Nabi lari, tak tepat. Kenapa? Kalau cerita orang nak bunuh Nabi ni bukan semasa tu. Orang nak bunuh Nabi lama dah. Tapi kenapa Nabi tak keluar? Nabi memang bertahan sebab tu kampung halaman Nabi. Tapi bila Allah suruh, maka dia akan pindah. Dah Allah suruh. Kerana apa? Kerana Allah. Macam kita lah dapat surat berpindah. Daripada Tawau kena pindah pergi ke Melaka. Macam-macam surat. Jumpa minta YB Low sokong. Minta YB Hamid, minta YB semua. Minta tolong sokong. Supaya tangguhkan perpindahan tu. Kan? Kerana banyak urusan yang belum diselesaikan. Dia minta penangguhan sementara. Paling tidak 2 bulan. Dah dapat 2 bulan tu jumpa pula YB Low, tolong sahkan, cari jalan macam mana supaya tak payah pindah. Itu kita. Tapi Nabi sebab Tuhan suruh, maka dia pindah. Berhijrah. Tapi berhijrah, maknanya kenapa Nabi panggil jumpa dengan Saidina Abu Bakar? Sebab nak tunjukkan, nak berubah ni bukan boleh berubah saja. Kena ada strategi. Contohlah, nak kurus. Kan? Nak berubah, nak kurus. Kena ada strategi. Tapi kalau nak kurus, tapi macam tu juga makannya, macam mana nak kurus? Kan? Macam hari ni. Saya yakin ni, hari ni ada makan. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada makan, jadi kena tengok apakah makanannya itu. Makan apa ini? Macam-macam. Kalau setakat mihun tak payahlah, jauh-jauh datang. Jadi mana kata kena ada strategi. Dan Nabi pada ketika itu, Nabi mengajak Saidina Abu Bakar. Dia tanya pada Saidina Abu Bakar, wahai Saidina Abu Bakar, maukah kamu menemankan aku dalam perjalanan hijrah pada esok hari? Maka Saidina Abu Bakar rasa apa? Menangis kerana gembira. Tak sangka dia dipilih. Bayangkan, sedangkan memang selama ni orang semua tahu Saidina Abu Bakar paling rapat dengan Nabi. Tapi dia tak pernah rasa pun dia tu akan dipilih automatik. Tak pernah fikir. Hari ni lain masyarakat hari ni. Asal nombor 2 dia yakin dia akan jadi nombor 1. Tak semestinya. Kan? Kena faham kalau rezeki itu ada tidak akan ke mana-mana. Kalau Tuhan kata tak ada rezeki, tak adalah. Kadang-kadang tak sempat naik, mati dulu. Contoh. Kadang-kadang tak sempat ni. Ada juga sebab-sebab lain. Tapi yakin mungkin Tuhan nak bagi yang lebih baik lagi. Itu pengajaran dia. Kemudian bila Saidina Abu Bakar nak keluar dengan Nabi, Nabi strategi lagi. Apa dia? Dia pesan pada Saidina Ali. Sebab pada ketika itu Pak kabilah kafir Quraisy dah bersedia dah. Semua berebut-rebut nak bunuh Nabi. Sebab dah berbincang ketua kabilah, termasuklah iblis yang menyamar, syaitan yang menyamar menjadi ketua kabilah. Dia kata tak payah tangkap Muhammad ni. Sebab masa tu dia risau. Dia risau sebab dakwah Islam semakin tersebar. Jadi macam mana nak buat? Jadi dia pesan, kita bunuh saja Muhammad ni. Dan offer dia punya reward dia 100 ekor unta untuk kepala Muhammad.
Jadi nak ceritakan Nabi tak lari, Nabi steady duduk dekat dalam rumah. Tentera kafir Quraisy dah sedia dah dekat keliling rumah, dah ready dah nak bunuh Nabi. Dekat dalam rumah Nabi, setelah Nabi merancang macam mana? Panggil Saidina Ali. Saidina Ali menyamar jadi Nabi, suruh baring tidur dekat tempat Nabi. Cuba kalau kita nak tak kita, contohlah kan pengurusi KRT tadi, siapa namanya tu? Encik Ahmad. Mana Encik Ahmad Nur Rahim ni? Encik Ahmad kan. Ada orang nak pukul dia. Ada orang nak pukul dia. Ada orang dah ready dah nak datang grup. Satu grup nak datang nak pukul dia dekat taman ni. Contoh. Ni contoh. Tapi Encik Ahmad tak macam tu. So Encik Ahmad kata dia suruh dia punya timbalan ni pakai baju ni. Pakai baju pengurusi KRT dengan nama Ahmad tu. Dengan nama Ahmad tu dia suruh. Tak apa. Dia suruh gantikan dia, menyamar jadi dia. Rasa-rasa nak ke tak? Belum tentu lagi nak kan. Silap dia kata kau nak mati, kau matilah seorang. Jangan kau babit-babitkan aku ni, dia kata. Tetapi tidak pada Saidina Ali. Dia seronok sebab dia akan jadi sebahagian daripada sejarah hijrah. Jadi itu pengorbanan. Tu yang kata hijrah satu pengorbanan. Jadi bila ganti tempat tidur, Nabi keluar ikut pintu belakang. Nabi korek tanah keluar tak? Nabi keluar ikut pintu depan. Nabi keluar ke pintu depan. Masa itulah kuasa Allah. Allah bantu Nabi kita. Bila Nabi menghadap, Nabi yakin bantuan Allah sampai, iaitu mereka memandang tapi mereka tidak dapat melihat. Berlaku tak kat kita? Berlaku tak dekat kita hari ni? Berlaku tak? Memandang tapi tak dapat melihat. Berlaku tak? Berlaku. Tadi dekat belakang sana pun berlaku dah. Saya lalu tadi, Samsul debat ke tadi tu? Ya. Dia kata, baru tak apa. Macam tu. Dia pandang tapi dia tak perasan. Kan? Tadi orang tu lalu lalang. Dia tahu dalam kereta putih tu ada Samsul debat dalam tu. Yang seorang tu isap okok macam ni. Dia tak tahu Samsul debat ada tadi mandang atau berada tu. Dia relax, dia isap okok. Kan? Macam ni. Dia kan? Nampak? Tak? Ni contohlah. Maknanya dia memandang tapi tak melihat. Lagi, bila sampaikan, Nabi Muhammad buat apa? Dia ambil pasir, dia letak dekat kepala salah satu seorang tentera tu. Dia taburkan tu. Dan dia tak nampak lagi. Sambil Nabi baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat tu ayat dalam surah Fatihah. Kan? Bukan? Yasin. Ingat tak tahu tadi, ngangguk lah. Saya saja test tadi kan. Dalam surah Yasin ni kita baca tengok kan. Dia bina tengok-tengok di hadapan, tengok-tengok di belakang, apakah? Dia tak dapat dia melihat, tak dapat tengok. Katanya ada ustaz tu cakap baca ayat tu kalau nak elakkan speed trap. Kan? Kalau polis buat apa nak tangkap sebab kelajuan kita dekat jalan tu, baca ayat tu sebelum keluar rumah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fa hum la yubsirun. Kena jugalah ustaz. Maknanya polis tu dah baca dulu. Polis tu baca dulu ayat tu. Jadi kita yang tak nampak dia. Dia nampak kita. Tu yang kena saman tu. Kan? Jadi, mana kata, kalau kita lihat dalam tu, dikatakan dalam satu riwayat, ada seorang bangsa kafir Quraisy ni datang. Kenapa kamu biarkan? Dia nampak Nabi Muhammad lalu. Kenapa kamu biarkan? Muhammad baru lalu tadi. Mana ada? Dia lalu depan kamu tadi. Tak ada, bergaduh. Jadi ketua angkatan tentera pada ketika itu, dia kata, dah jangan gaduh. Kamu pergi tinjau, tengok dia ada tak dekat dalam. Pergi tinjau, elok dia tidur. Sedangkan yang tidur tu Saidina Ali. Kemudian bila keluar Nabi ke mana? Nabi bersembunyi dahulu di gua. Hira pula dah pergi. Gua Sur. Gua Hira tempat timah wahyu bang. Jangan bertukar. Duduk dekat Gua Sur. Duduk dekat Gua Sur tu, siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, dia tahu Gua Sur tu walaupun taklah setinggi Gua Hira tu, tapi tinggi jugalah. Jadi masa tu tak seperti macam hari ni, dah ada denai-denai anak tangganya. Dan pada ketika itu nak tunjukkan memang dah dirancang persembunyiannya di situ, bukannya lari. Dah dirancang, duduk di sana susun strategi 3 hari. Sadatina Asma, anak kepada Saidina Abu Bakar, menghantar makanan ke sana. Masa tu mana ada handphone. Saya nampak mesej, ayah lapar ni, tolong hantar makanan ni, nanti ayah send location. Tak ada. Dulu tak ada handphone. Makna nak tunjukkan perancangan teliti telah dibuat. Balahan nak beritahu perjuangannya adalah disebutkan bagaimana Sadatina Asma menghantar makanan naik ke begitu tinggi bukitnya dengan tahap
Dah. Kan? Hilang poin aku. Kan? Dengan tahap Sayyidatina Asma pada ketika itu, Sayyidatina Asma pada ketika itu syarat mengandung 9 bulan. Bayangkan, 9 bulan. Dan dia naik ke atas, boleh berikan makanan. Dan Amir bin Fuhairah, kan, pengembala kambing bawa sambil tutup jejak-jejak tapak kaki kambing tu supaya tak nak orang tahu ada pergerakan pergi ke sana. Dan nak ceritakan selepas 3 hari, Nabi minta bantuan seorang bukan Islam, iaitu Abdullah bin Uraikid, seorang Yahudi yang tahu perjalanan, macam mana jalan nak pergi ke Yathrib. Dan ringkas cerita. Sampai di Kuba, Nabi bina masjid. Nak tunjukkan, dapat kat satu tempat tu bina masjid. Macam inilah taman ni kan. Saya yakin taman dah siap dulu, baru siap ni suraunya atau masjidnya. Kan? Bila dia bina masjid, tempat penting, tempat beribadah yang jadi nadi kepada masyarakat. Kemudian sampai di Yathrib, Nabi disambut dengan penuh meriah. Nabi disambut dengan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu, tahu? Saya nak beritahu kat geng Mahaban berjanji ni. Semangat, senyum. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami, dia kata. Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur ke atasnya. Macam tu barulah semangat. Ni kadang-kadang geng Marhaban berjanji bukan sini, tempat lain. Tala'al badru alaina. Nabi kalau nampak tu pusing balik tau, tak jadi datang. Tahu? Dia kena semangat, senyum. Tu sebabnya cari kitab Marhaban berjanji yang ada makna tu. So kita baca tu kita boleh faham maknanya sekali. Ringkasnya nak bagi tahu penghijrahan Nabi ni, Nabi boleh je kalau nak senang. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik apa? Nabi menaiki Buraq, cepat sampai, lebih laju daripada kelajuan cahaya. Tapi kenapa dah untuk peristiwa hijrah Nabi tak pakai Buraq? Nabi boleh, ya Allah hantarlah Buraq seekor, payah ni semua nak bunuh aku ni, biar cepat sikit sampai. Tak. Tapi Nabi nak bagi gambaran, hijrah memerlukan pengorbanan. Hijrah memerlukan usaha. Macam tu juga kita. Perbetulkan yang paling basic sekali dalam hijrah, iaitu niat kita. Kenapa kita nak buat sesuatu perkara? Kenapa nak jadi yang berhormat? Soalan ni. Kenapa nak jadi berhormat? Oh, ada orang escort? Tak. Kenapa jadi berhormat? Oh, banyak peruntukan? Tak. Kenapa jadi berhormat? Sebab ini adalah merupakan satu amanah. Teringat saya pesan orang dulu. Jangan kamu meminta-minta menjadi pemimpin. Tetapi bila dah dilantik jadi pemimpin, anggaplah dia sebagai satu amanah. Dalam ramai-ramai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan janganlah komplain. Kita duduk kursi kita keras, dia duduk kursi dia sedap. Kita cakap kan, tu depan. Semua kursi sedap-sedap. Tuan-tuan kena faham, lagi sedap kursi tu, lain tanggungjawabnya. Yang paling lambat masuk syurga yang duduk depan. Tu nak beritahu. Sebab banyak soalan kena tanya. Jadi tuan-tuan duduk belakang, tanggungjawab tak besar. Tuan-tuan balik pun orang tak perasan. Yang depan ni nak kencing pun tahan. Nak beritahu. Sebab tanggungjawab besar. Termasuk yang bercakap ni. Tu sebab saya cepat-cepat bangun tadi. Sebab tanggungjawabnya berat. Tu sebabnya kadang-kadang kita gemar minta. Tanyalah YB. Dulu nak sangat jadi YB. Bila dah jadi YB baru tahu kenapalah aku jadi YB. Betul. Kalau tanya dia orang kan, alah, penatnya pagi-pagi nak kena datang dengan ceramah pula seseorang tu. Kan? Mungkinlah. Tetapi yang beratnya ni, bahunya memikul. Sebab apa? Tanggungjawab. Kita hanya tahu komplainnya. Itu sebabnya tuan-tuan yang berkutuk-kutuk YB ni minta maaf cepat. Kita tak tahu masa bila lagi kita boleh jumpa dia. Waktu dia datang, minta maaf YB, kalau kutuk-kutuk hari tu cakap aja. Ini tak guna punya YB ni. Memang tak boleh pakai. Boleh jalan lah. Mati lagi baik. Tapi bila jumpa, YB. Bohong aja. Kan? Iya. Saya tahulah. Kan? Itu sebabnya. Kalau kita tengok. Ni untung dapat jumpa. Minta maaf cepat. Dah. Dia buat
Kita ni kadang-kadang kita gemar pandang, oh dia senanglah dia itu, kita tak tahu kesusahan. YB Loh malam tadi dia tidur pukul 3 pagi. Malam tadi apa program dia tak pergi. Tengah-tengah rumah terbakar apa pergi juga. Kan? Termasuklah YB Adun ni. Jangan main-main, YB Adun lagi teruk. Semua kampung, semua kenduri kena pergi. Kan? Iya, tu sebabnya jangan minta-minta. Kita kena faham, berhijrah, berubah daripada orang biasa jadi YB. Ada niat yang perlu dipasang. Kerana apa? Kerana Allah. Pada YB Loh, dia percaya dalam fahaman agama dia, buat baik dibalas baik. Dia fikir nak buat baik kepada orang ramai. Jadi kita ni bantulah dia. Kena faham. Sebab saya tengok cabaran di Sabah ni bukan kecil, besar. Saya pernah berceramah sampai ke Kampung Telaga di Pitas. Saya pernah lalu jalan-jalan tu, pergi Sempurna, pergi Kota Belud, semua saya pernah lalu dalam-dalam tu. Ya Allah Akbar, saya kata. Saya pergi ke Kampung Pitas tu, ya Allah, berzikir nak sampai dalam. Naik kereta tu, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kenapalah kampung kau jalan macam, astagfirullah. Saya kata macam tu. Tu sebab saya kata, masa tu saya ambil video. Saya cakap, kenapa dalam Malaysia tahun 2023 masih ada lagi jalan macam ni? Saya kata. Kemudian ramailah YB dekat kawasan-kawasan tu marah saya. Kenapa macam ni? Saya tak salahkan sesiapa. Tapi sebagai pemimpin, kena ambil perhatian tentang perkara ni. Saya nak menangis masuk dekat dalam sekolah menengah kebangsaan Pitas tu. Saya ceramah, saya kata, kalau YB kawasan ni tak boleh buat sesuatu tentang sekolah ni, sampai jalan dalam sekolah pun teruk, saya kata. Ni, kamu anak-anak murid dekat dalam ni, kamu kena ubah nasib kampung ni, saya kata. Keluar, bawa pembaharuan pada kampung, saya kata. Apa hal pula, kebetulan yang jadi pemandu saya, asisten saya dulu, daripada Kampung Pitas. 2 kali saya camah kat sana. Saya dah camah kali pertama, saya datang lagi camah kat sana. Kalau panggil lagi, saya akan datang lagi. Patutlah masa mula-mula dia sampai dekat airport, dia bawa saya daripada Seremban, ikut jalan Muazzam, ikut jalan Keratung, Bera, nak pergi camah di Temeloh. Jalan tu pada orang Semenanjung teruk dah. Dia kata apa? Cantik jalan Semenanjung. Saya kata. Akhirnya bila sampai ke Pitas, barulah ku faham apa maksudnya. Rupanya jalan tu jauh lebih baik. Tu sebab saya kata cabarannya besar. Tu belum cerita saya camah dekat Masjid Bandaraya. Tengah camah blackout. Apa hal? Bandar elektrik tak ada. Tu saya kata perubahan perlu kita buat. Jadi niatnya apa? Niat bukan sebab nak mencari pengaruh. Niat bukan nak popular. Tapi niat kita adalah untuk berbakti kepada masyarakat kerana Tuhan. Lillahi ta'ala. Kenapa kahwin? Tanya kenapa kahwin. Berubah daripada bujang jadi kahwin. Kenapa kahwin? Kadang-kadang sebabnya tak tepat. Kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bilalah mak tak bising? Mak dalam dunia ni memang bising kerjanya. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Dah kahwin? Bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Yang seorang tu pula, kan, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum kahwin. Yang seorang tu, kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu, kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa. Kenapa kan nak kahwin? InsyaAllah, Mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa jawab macam tu. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Itu je jawapan yang dia ada. Yang faham, tak faham sudah. Bila dia orang yang gelak besar tu, gelak aja besar, beraninya tidak. kan? Dia bukan takut isteri, tetapi isterinya menakutkan. Jadi, berubah. Macam contoh, nak kurus. Kenapa nak kurus? Sebab apa? Nanti nak cantik. Tidak. Kenapa nak kurus? Supaya mudah nak bangun pagi, mudah nak bekerja, mudah nak beribadah, mudah nak buat benda-benda baik. Ini kalau bangun pun lambat tengah-tengah hari. Program start pukul 9. Macam mana? Kan kenalah bangun awal, kan? Dahlah Sabah subuhnya dahsyat. Tu saya kata semalam, orang Sabah, hebat orang Sabah, dia sembahyang subuh lagi awal daripada imam Masjid Negara. Betul kan? Betul saya kata. Macam tu hebat orang Sabah. Dia punya subuh awal betul. Kan? Macam Qiyamul Lail. Kan? Cabaran ni. Pukul 6.30 dah terang. Dah terang. Macam itulah keadaannya di Sabah. Jadi mana kata bangun tu, jangan kita aku ni nak kurus sebab nak cantik. Tak tepat.
Tak tepat. Kan? Muka kalau dah tak boleh belah tu. Muka kalau dah tak lawa tu tak lawa juga. Jangan kecil hati sebab kecantikan tu sendiri subjektif. Cuba kita duduk dekat bus stand tu. Duduk dekat bus stop. Tengok ni pasangan suami isteri. Tengok kat pasar raya tu. Pasangan suami isteri tu. Suaminya tampan. Itu isteri dia ke mak dia tu. Kadang-kadang kita tengok. Cantik betul isterinya. Suaminya mukanya merayau-rayau. Dia kata. Sebab apa? Pandangan mata tak sama. Pandangan tak sama. Ada orang nampak YB Low ni tak handsome. Tapi saya tengok sekali tengok macam Andy Lau pun ada. Kan? Kan? Tapi makna kata penilaian orang berbeza-beza. Tapi kita nak kurus sebab nak ringankan badan. Maknanya sebab Nabi ajar kita inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Buat program kenapa? Kerana Allah. Jadi demikian saja ceramah pada hari ini. Mudah-mudahan dia baru sampai dah habis ke? Saya gurau. Saya memang kuat gurau ya saja je. Sebab semalam berlaku. Semalam saya ceramah di surau kompleks Sukan Tawau semalam. Saya dah habis ceramah. Saya dah nak habis sangat dah. Makcik 3 orang baru sampai dari Kalabakan. Dia baru sampai, baru duduk. Assalamualaikum. Dah habis ke? Dia kata kesian betul dia. Kan? Jadi tak apa. Jadi tak apalah. Makna kata kita perbetulkan niat kita. Rupa-rupanya Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sebut apa? Nabi Muhammad kata tidak ada lagi penghijrahan selepas ini. Selepas Fatu Makkah tak ada hijrah lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat dan jihad. Rupa-rupanya niat pun susah. Niat pun susah. Ubahlah niat kamu. Cuba jadi baik. Ada orang tak boleh terima. Apa pula? Aku baik dah ni. Apa masalah kau? Marah. Tak boleh tegur. Contohlah kalau saya kata pada golongan lelaki, berhenti-berhentilah merokok. Nampak? Berubah muka memang. Berubah muka. Contoh kan? Sebab niat pun susah. Niat pun susah. Saya pernah berceramah dekat masjid dekat Simpang 4 di Pulau Pinang sebelum masuk jambatan kedua tu. Dekat dinding masjid di Pulau Pinang tu ada notis tu, fatwa pengharaman rokok. Dia bagi dalil ayat Quran, hadis dia bagi. Jangan main-main. Ada seorang pakcik tu, dia baca notis tu sambil sokok. Saya puas fikir. Apa yang dia faham tu? Saya tak dapat nak gambarkan keadaan tu macam mana. Di Malaysia ni memang begitu. Cuba tengok di Pekan Tawau. Cuba tengok. Dilarang berniaga di sini. Bawah signboard tu dia berniaga. Orang Malaysia. Sila jaga kebersihan tandas sini. Timbul. Berenang-renang ke tepian. Malu betul. Lepas ni dekat masjid, dekat surau, kena letak pantun. Macam mana pengurusi majlis tadi pantun, kita letak pantun dalam. Masuk toilet, pantun. Dia baca. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Letak pantun. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing, Arab jirus. Macam tu. Ini gemar meninggalkan kenangan. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah. Najis tu dalam sinki. Dalam sinki tu tinggi. Melintang. Macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang menggerakkan dia sampai ke situ. Saya kata, kenapalah orang ni perangai macam ni? Saya kata, yang paling sedih tu apa? Makcik yang tukang sapu tu kata, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Bayangkan kalau tu mak kita. Tu saya kata, ubah sikap kita. Nak berjaya, ada 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Nak jadi YB Low Sui Fui. Saya kan ingat nama tu. Kan? Bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Sebelum ni dia kerja, mungkin kerja kat kedai, mungkin dia kerja dekat pejabat, mungkin kan. YB Nizam macam tu, YB Hamid sebelum ni mungkin orang biasa-biasa, tetapi bila berubah macam mana? Bukan tiba-tiba. Hari yang paling mereka tak akan lupakan adalah 10 hari berkempen. Penat betul. Aduh, bila lah nak pilihan raya, cepatlah, dia kata. Aku tahulah, aku pun pernah juga. Kan? Iya, penat 10 hari tu. Pagi petang malam, pagi petang malam, pagi petang malam. Betul?
Duit jangan cakap lah. Betul. Itulah saya pesan. Lepas ni kita cukup-cukup lah. Pilihan raya tu selaras kalah balik semula. Biarlah jadi serentak semua negeri dengan parlimen. Janganlah menyusahkan orang. Paling kesian polis. Saya kesian tengok polis. Kejap-kejap nak kena bertugas. Kejap-kejap nak kena bertugas. Lepas tu cikgu-cikgu belum kejap-kejap nak jaga. Peti undi. Jadi ketua tempat mengundi. Kan? Penat tau. Sebenarnya. Kita pun macam malas nak mengundi dah. Tak siapa pangkah je lah. Kan? Betul. Sampai masanya. Dan satu lagi, jangan kejap-kejap tukar. Kejap-kejap tukar. Bayangkan penggal yang lepas, satu kali mengundi 3 Perdana Menteri kita dapat. Package lain macam. Kan? Dah lah tu. Penat kita kan? Penat. Jadi macam itulah. Tapi apapun perubahan perlukan usaha. Buat yang terbaik. Kepada yang berhormat yang ada kat depan saya ni, jangan kita putus asa. Bekerja je. Orang bercakap tu biasa. Memang package dia macam tu. Orang kutuk memang. Sebakul-sebakul dia bagi. Tak gunanya. Mati lagi baik. Biarkan. Biar dia kutuk kita, pahala dapat kat kita. Yang biarkan dia cakap. Tapi kita kerja je. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Kadang-kadang orang tak faham. Macam mana cara peruntukan dia disalurkan, dia tak faham. Dia tahu nak ada je. Bayangkan, hari ni post semalam sampai. Dia nak macam tu. Macam Datuk Seri SME Value tu kan cakap macam tu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila betul, macam mana nak buat ni? Rupanya maksud dia, hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, tapi penggunaan tak sesuai. Proses panjang. Kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Kena ada komitmen. Maknanya aku ni, contoh aku nak kurus ni. Aku kena makan macam ni, macam ni. Aku kena macam ni, macam ni. Contoh, komitmen. Kena ikut tu. Kena ikut. Kan? Macam kita nak kuruskan badan ni, 4 benda putih kena elakkan. Nasi, gula, susu, tepung. Nasi, gula, susu, tepung. Yang paling susah nasi. Saya yakin ada nasi ini. Nasi, gula, susu, tepung. Susah. Saya dulu masa nak diet dulu nak masa pernah saya nak buat diet tu macam mana? Pagi salad dengan apple hijau. Apple hijau tu potong-potong, salad tu racik-racik kan, gaul-gaul kan, letak packing. Pagi makan tu je. Minum air masak atau air manis sekali je pagi. Pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan tu dah konon bau dah tu kan. 2 biji je makan. Lepas tu pukul 12 sampai pukul 2 masuk gym. Banyak. Macam nak muntah. Keluar macam pantang bersalin. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 4. Sampai pukul 2 sampai pukul 5. Makan buah aja kalau lapar. Kalau lapar sangat. Kan? Pukul 12 sampai pukul 2 makan. Pukul 12 sampai pukul 2 makan ayam dengan ikan yang dibakar saja. 2 sampai pukul 5 makan buah. Kalau boleh lah. Boleh tak? Akhirnya apa? Mak saya kata berhentilah jadi orang. Kalau susah sangat makan macam tu. Saya last makan nasi malam tadi lah. Masa dekat Kunak malam tadi last lah makan nasi lah. Mana saya belum start lagi lah. Bukan senang, tapi nakkan komitmen. Kan? Macam nak jadi YB. Nak komitmen, kena datang. Mana boleh datang, dia beritahu dia akan datang. Yang tak boleh datang, dia akan beritahu dia akan hantar wakil. Betul tak? Sebab komitmen. Orang akan perhatikan kita. Macam tu lah. Nak jadi pengurusi KRT. Komitmen dia apa? Dia kena hantar report dekat Jabatan Perpaduan Negara dan Integriti Nasional. Dia kena hantar. Dalam setahun tu, kena hantar sekali. At least laporan penuh. Kalau tidak, dia takkan dapat peruntukan tahunan. Kan? Ada KRT yang tak ada program. Ada KRT yang sangat sangat aktif. Kan? Sangat aktif. Jadi contohnya KRT dekat sini kenalah buat sesuatu pada rumah-rumah yang tinggal yang semak samun dah mula naik tu. Mintalah lapor pada PBT, bawah pakai akta kawalan serangga membawa penyakit supaya dia boleh masuk kat premis untuk bersihkan. Sebab bahaya. Sebab binatang-binatang tu boleh tiba-tiba ada kat sana. Kita tak tahu entah apa benda, harimau, singa semua ada dalam tu, kita tak tahu. Ular sawa apa semua tiba-tiba dah sampai kepala dah. Betul kan? Jangan. Kena buat sesuatu. Sebab kalau tidak, sayang, taman ni cantik. Sayang, kan? Buat sesuatu. Jadi, mana kata? Komitmen kena bagi. Ketiga, fokus. Fokus. Aku nak buat apa ni? Tak adalah kejap buat ni, kejap buat ni. Kenal tak kawan-kawan kita yang buat direct selling? Kejap-kejap dia jual ni.
2-3 bulan lagi dia datang kita, barang tu tak bagus, ni lagi bagus daripada itu. Jadi tak ada fokus. Orang yang tak fokus susah nak berjaya. Dia kena fokus pada apa yang dia buat. Tak boleh nak buat 2-3 benda dia nak buat, semua benda nak kejar, akhirnya tak ada satu benda pun yang kita boleh buat dengan baik. Itu sebab dulu waktu saya bergelar pengarah undang-undang, saya merupakan legal advisor dulu, penasihat undang-undang. Jadi sebagai penasihat undang-undang, sebagai pengamal undang-undang, dalam masa yang sama saya juga jadi penceramah. Sampai satu tahap saya tak tahu mana satu part time. Ceramah pula lagi banyak daripada duduk kat pejabat. Jadi saya kena fokus. Saya kena ambil keputusan. Berhijrah, berubah. Saya buka konsultan. Saya lepaskan jawatan saya sebesar. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Semalam di Tawau saya duduk di hotel Sheraton. Tak kisahlah bunyi Sheraton. Janganlah sebut Sheraton. Sheraton. Nak juga tu. Yalah betul lah, Sheraton. Duduk dekat sana. Saya berani sebut sebab saya dah tak duduk kat hotel tu. Kau pergilah tengok, tak ada dah. Bukan boleh kan dia ni tahu aku duduk hotel tu, mula dia dah ready dekat lobby tu. Ustaz, tak boleh kan. Tapi rehat. Alhamdulillah. Malam tadi ramai betul dekat Kunak Jaya malam tadi. Ramai betul. Tak sangka pula Samsul Debat dapat sambutan macam tu. Ni pun ramai ni. Saya kira-kira ni tak kurang 20,000 ni. Yang itu ada dekat tepi pagar ada, yang dalam kandang lagi. Ya Allah Akbar. Siap dengan jaring-jaring duduk dalam kan. Allah Akbar. Tu tak sakit ke leher tu? Kan? Alhamdulillah. Tapi itu special. Kipas menghadap muka. Special betul. Kan? Jadi itu saya kata tadi. Itu sebab mana memerlukan daripada fokus. Keempat, nak berjaya, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kita kena patuh peraturan. Kena ikut prosedur. Berjaya tak ikut prosedur. Contohnya ambil rasuah, tak ikut undang-undang. Nak berjaya kita tipu orang, tak ikut undang-undang. Kan? Jadi pentingnya ikut peraturan dan undang-undang. Seperti mana kata Buya Hamka, dia kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Makna kena bezakan diri kita dengan babi dan kera di hutan. Kena bezakan. Mereka tak perlu peraturan, tapi kita sebagai manusia memerlukan peraturan. Itu yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Ikut peraturan. Ya. Dah tadi dah disuruh kata masuk, masuk. Suruh turun, turun. Suruh berhenti, berhenti. Ikut je lah tadi. Kan? Saya tengok tadi kawasan parking lapang banyak, tapi tak bagi masuk. Dia tutupnya dengan kereta sagar tu tadi. Okey, tak apalah. Dia suruh macam ni. Okey, pusing, pusing. Ngadap sana, ngadap. Ikut peraturan tempat ni. Bak kata orang, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Mana kena faham? Peraturan setiap tempat tu berbeza-beza. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa datang tempat orang, ikutlah. Orang tu kata duduk, duduk. Orang tu kata berdiri, berdiri. Tu tadi YB kata suruh saya duduk situ, saya duduk situ. So duduk sana balik, duduk sana balik. Saya ikut je tadi. Kan? Ikut tempat orang. So berdiri, berdiri. So duduk, 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 duduk. Saya duduk, duduk saya. Macam tu. Kan? Iya, kita ni memang datang tempat orang ni kena ikut adab dia macam mana, betul tak? Macam tu juga orang perempuan. Adab kena jaga dengan pasangan kita, jaga. Kalau bagi pasangan, bagilah macam tu bagi minuman macam mana. Tengok, dia bagi tu bekas tu, tengok dia bagi kuih macam mana. Bekas raya rumah siapalah ambil ni, tak tahulah. Dia bagi bekas bulat tu pandai-pandai, dahlah pengurusi dengan YB tu jauh tu, macam mana lah nak ngulur tu, nampak? Lepas tu tengok, adab macam mana? Bagi cawan, tengok. Bagi cawan. Siap alas. Kau tengok penceramah, dia bagi botol aja. Kau tengok, sampai jatuh-jatuh. Kau fikirlah. Kan? Orang dulu-dulu kepantangan tu. Kalau tak bagi cawan, orang dulu-dulu. Saya tak kisah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Kan? Bayang, kau harap macam mana Samsul Debat minum macam ni tengah ceramah tu. Cuba fikir. Ni contoh aja nak bagi faham. Sebab kita dengan suami pun macam tu. Bagi, biarlah dengan adab. Nampak? Bang, jemput minum bang. Suami pun ambil. Terima kasih. Macam tu. Kalau kita bagi cawan yang tak ada piring tu, bagi macam ni. Apa ingat kelab malam apa? Kena jaga. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam itulah. Jadi, saya just beritahu je. Saya tak kisah pun. Saya tak kisah. Ni contoh aja. Jadi paling tidak tahu. Jadi seterusnya apa yang kena ada? Istiqamah, keberterusan. Nak berjaya kena ada konsistensi. Kena ada keberterusan. Jadi mana tak boleh hari ni malas, besok rajin, tak boleh.
Jadi macam mana lagi nak berjaya? Nak berjaya dalam hidup, 5 perkara kena ada. 5 perkara kena ada. Apa dia? Pertama, sabar. Sabarlah, insya-Allah. Bila sabar kita akan berjaya. Sabar orang ni. Booking Samsul Debat ni daripada tahun lepas. Betul. Tahun lepas booking YB. Maknanya kalau setakat booking YB, bila dia minta YB datang? Bila? Dia minta YB datang sini, bila dia booking? 2 hari lepas. Hebat Samsul Debat lagi 2 tahun ambil. Tahun lepas dengan tahun ni. Nak tunjuk hari ni, ini YB duduk tepat. Cuba tengok. YB. Berapa YB ada sini? 3 YB. Gambar aku je dalam. Nampak tak? Sebab dia tak berani letak gambar YB sebab tak tahu YB mana confirm datang, tak tahu. Kan? Tapi rupanya rahmatlah orang sini. Sebab 3 YB ada. Jadi pengurusi KRT siapkan senarai. Apa benda kau nak dekat orang cakap. Apa senarai? Dah senarai dah belum? Ada sudah. Okey. Bagi-bagi dekat 3 kan. Tak dapat semua, jangan tak bagi semua. Bagi je mana yang boleh bagi. Jadi makna kata, sebab apa? Sebab nak melihatkan kepada kita tengok hari ni dalam hidup kita ni, sabar ni akan membawa kita kepada sesuatu. Kan kita bagaimana dia sebutkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. So kita sabar. Kadang tak fikir, tanyalah YB Nizam ni. Dia sebelum nak bergelar YB ni macam-macam dah dugaan dan cabaran yang dihadapi. Tapi rupanya akhirnya sampai pada tahap kalau Tuhan dah kata dia jadi YB juga. Terima kasih banyak. Biasanya macam tu. Kalau saya cakap memang dapat. Kan? Macam itulah. Jadi kena cakap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itulah. YB dalam teko tu air apa? Air teh. Saya air kosong je. Dia fikir, tak apa, saya syukur tak apa. Kan? Aduh, salah juga, dia kata lah. Adalah bergurau. Saya kalau tak bergurau kan saya. Memang kuat bergurau saya ni. Sabar banyak-banyak. Dugaan macam-macam. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian dan dugaan, sabar banyak-banyak. Dalam ni sabar. Tengok tadi. Pada tadi sabar. Dah macam-macam ni dah. Mana Samsul Debat ni? Allahu Akbar. Mana Samsul Debat ni? Allahu Akbar. Yang seorang tu, semenjak keluar TV ni lambat sampainya. Wah, hajar betul. Kutuk-kutuk lagi. Ada je. Wah, Samsul Debat dah lama sampai tengah tunggu queue. Jangan turun dulu. Tunggulah dalam kita tunggu. Tunggu, saya ni ikut arahan. Kan? Itu dia. Sabar. Kedua, syukur. Syukur Alhamdulillah. Kita duduk dekat dalam ni, kawasan ni kan. Tenang, aman, makmur. Di setengah negara tu tak boleh nak duduk macam ni. Kalau duduk macam ni pun dia pandang atas. Takut ada bom sampai. Betul, ada setengah tempat macam tu. Kita ni aman, makmur. Ada yang datang pakai kempekat pun ada. Ada yang datang tu suara dalam pun tak pakai. Ada yang datang tu lesen pun tak bawa. Tadi naik motor elok tak pakai helmet. Besar sangat dah rasanya. Kan? Sebab apa? Sebab aman dan tenteram duduk dekat sini. Tengok orang perempuan. Tenang aja datang. Kan? Siapa yang datang duduk belakang tu sabarlah banyak. Ya? Macam tu. Dah lah tak nampak macam tu. Jauh aja tak apa. Syukur sebab dapat. Ada yang tu ada yang ambil gambar tadi dah. Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Lepas tu ada komen, untunglah. Yang seorang tu tak ajak pun. Yang seorang macam-macam orang perempuan ni, ambil gambar mustahak pada dia. Saya pernah dekat Kelantan tu jumpa ada satu makcik tu keluar pada masjid. Tua dah masjid, makcik tu. Keluar daripada telekung tu. Suka tu. Saya pun macam ni je dia. Mini love. Tu belum cerita lagi, saya camah dekat satu daerah kat Rompin tu, dekat Pahang. Tengah-tengah ambil gambar dengan ketua kampung, yang makcik-makcik berdiri kat belakang, tiba-tiba seorang makcik tu bersuara, free size. Apa pula free size pula makcik? Alah yang macam ni, itu freestyle. Dia boleh cakap free size, yang depannya badan besar tu terasa tu. Macam mana nak free size ni? Jangan salah sebut, ya? Macam tu lah. Kan? Makna kata, syukur. Kita tenang duduk dekat kawasan ni. Syukur banyak-banyak kan? Kita kena sentiasa cakap syukur. Syukurlah. Tenang hari ni.
Syukurlah dapat buat kenduri. Syukurlah selesai kenduri anak dengan ayahnya serentak. Kenduri ayah dengan anak tu nak pergi umrah. Jangan sangka buruk. Tak baik tau. Jadi makna kata syukur. Kemudian yang ketiga, percaya pada hikmah. Rupa-rupanya sabar punya sabar. Mula orang marah, lambat sangat Samsul Debat ni. Bulan gila betul. Takkan bulan 7 pun datang. Masa tanya tu tahun lepas. Tiba-tiba sampai juga hari yang dinantikan. Nampak tak? Ada hikmah. Rupa-rupanya hikmahnya apa? Dapat buat persediaan awal. Tengok abang kita pegawai rela ni pun bantu kita kawal. Tak pernah-pernah orang susun kereta macam ni dekat taman ni. Hari ni tu semua menghadap kiblat ni. Betul kan? Hari ni tak ada. Semua satu hala je sebab dikawal. Nampak tak? Hikmah dia buat persediaan yang rapi. Nampak tak? Semua buat persediaan yang rapi. Kemudian apa? Kemudian seterusnya redha. Apa juga yang mendatang kita redha. Dan terakhir sekali, ikhlaskan diri kita. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Ikhlas samalah ertinya seperti kita tidak mengharapkan apa-apa ganjaran manusia. Tetapi penghargaan daripada Tuhan juga yang kita harapkan. Contohlah saya bagi contoh. Minta-minta lah YB Abdul Hamid dia dapat tolong aku lah. YB Hamid dapat tolong aku lah. Minta-minta lah dapat tolong aku. Ya Allah minta lah. Sekali YB Hamid tak dapat tolong, kita akan kecewa. Sebab YB kita pun manusia. Dia akan cuba yang sekali yang boleh. Tapi kalau tak boleh, nak buat macam mana? Itu sebab jangan sandarkan pada manusia, kita akan kecewa. Tapi sandarkanlah kepada Allah. Sandarkan kepada Tuhan. Sebab kita faham manusia hanya mampu berusaha, tapi yang menentukan akhirnya Allah Ta'ala. Kan? Walaupun ada ahli parlimen tawau, kan? Kita minta tu, dia ahli parlimen takkan tak boleh tolong aku. Sebenarnya kita kena faham manusia ni terbatas tangannya, prosedur dia, peruntukannya. Peruntukan bagi 100 juta sekalipun belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Dengan tahap banyak usaha nak perlu dilakukan. Kadang-kadang prioriti, keutamaan nak bagi kat kawasan mana dulu. Kemudian peruntukan apa nak diutamakan dulu. Jadi orang yang tak dapat, kita kecewa. Itu sebab pentingnya kita kena faham. Ikhlaskan hati kerana Tuhan kita. Ikhlaskan hati kerana Allah. Sebab kalau kita sibuk menyalahkan, maka kita samalah seperti yang disebut dalam Quran. Sesungguhnya manusia itu secara semula jadi ini dilahirkan berkeluh kesah lagi kikir. Mengeluh aja. Ada je benda tak puas hati. Ada je benda tak betul. Jangan jadi manusia seperti itu. Tapi jadilah manusia yang bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam penghijrahan kita, kita kena ingat. Hidup kita dalam dunia ni jangan nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ikhlaskanlah hati kita. Jangan kita sibuk kata, aku mesti dapat ni, aku mesti dapat. Kalau tak dapat ni, maka kita buat, kita marah orang. Kita kutuk orang. Ni tak betul, ni tak betul, ni semua tak boleh pakai. Tak. Sampai bila pun takkan berkesudahan. Kan? Kadang-kadang Tuhan tak bagi satu perkara tu ada sebab. Ada 7 perkara kita nak dalam dunia. Tuhan dah bagi 5. Kita sibuk cakap 2 yang kita tak dapat. Tuhan bagi kita, paling tidak kita ada rumah. Rumah kita ni walaupun taklah sebesar mana, tapi syukur kita ada rumah. Ada tempat berteduh. Syukur kita ada anak. Syukur kita ada kereta yang boleh membolehkan kita keluar mencari rezeki. Walaupun hutang, bayar bulan-bulan dekat bank, syukur. Ada orang tu, itu sebabnya saya pernah, kalau nak bagi tentang syukur ni, pernah naik kapal terbang, ada orang duduk sebelah saya, kecil kapal terbang ni. Dia kata, saya kata, bang, kalau nak besar kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Saya kata, syukurlah naik kapal terbang. Orang tu naik bas, berjam-jam baru sampai. Saya hari tu di Sarawak, ya Allah, naik van kilang tu naik. Ceramah daripada mana? Daripada Kuching pergi ke Sarike 3 jam setengah. Daripada Sarike pergi ke Sibu 2 jam lebih. Daripada Sibu malam tu balik semula ke Kuching 6 jam lebih. Pen Borneo. Kalau tak Pen Borneo tak tahulah berapa jam. Sampai di Kuching pukul 4.30 pagi. Kemudian 8.30 pagi esok tu ceramah lagi dekat Jabatan Pendidikan pula. Allahu Akbar. Perjalanan jauh. Syukur orang tu naik kapal terbang. Kita naik, orang naik kapal terbang syukur. Orang tu naik kereta, naik bas. Orang naik bas syukur sebab boleh tidur. Naik bas tidur. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Tak apa.
Orang tu naik kereta bawa sendiri. Kesian orang bawa kereta. Orang perempuan tak faham benda ni. Orang perempuan dia tahu apa. Jangan risau bang, saya akan temankan abang. No problem. Baru selekoh pertama dengan tudung-tudung dia tu. Lepas tu bila dah sampai, tak adalah jauh sangat kan. Tampar kan, tahulah jauh tak jauh. Kan? Orang yang naik kereta, syukurlah naik kereta dapat berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motosikal. Orang naik motosikal syukur sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal syukur naik basikal sebab teruk-teruk naik basikal belum pernah lagi roadblock polis tahan dia. Berhenti, mana lesen basikal? Mana ada. Dia yang sound polis tu kering tu tak nak tahan ke? Kuajar, jalan. Orang naik basikal syukur naik basikal, orang tu jalan kaki. Orang yang jalan kaki syukur masih boleh berjalan, orang tu dah terbaring tak boleh bangun. Orang yang dah terbaring tu syukur sebab dia masih hidup, orang tu dah mati dah. Orang yang dah mati tak ada syukur kak, dah habis. Syukurlah dah mati kan, tak ada. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nanti kadang dia tengok elok aja dengar ceramah, tiba-tiba besok dah mati. Aku dah cakap dekat kemah tu jangan duduk dekat tiang tu. Tengok dia cakap tu. Tak. Contoh, jangan beralih. Contoh aja. Jangan beralih. Duduk kat tiang ni. Dia kata tak. Contoh aja. Macam-macam lah teori orang-orang kita ni kan. Jangan ambil gambar bertiga. Nanti tengah mati. Siapa cakap? Yang kanan tu nak mati sangat dah. Tak tahu. Semput dah. Nak mati sangat dah. Yang kau nak salahkan tengah-tengah tu. Kenapa? Ada orang tu jalan jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu cakap ni mesti mati punya. Dalam betul lubang tu. Gambar bomba dan penyelamat pun tarik pakai tali. Cek nadi dia, hidup lagi. Bila dia terjaga, abang steady bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang tadi, dalam bang, tapi abang tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinyang lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Nak tunjukkan mati tu bukan sebab kita. Mati bukan sebab yang kita fikir. Kita pergi hospital. Kan, kita pergi hospital tengok orang tu pakai oksigen tu. Kita bercakap, ni tak besok lusa mati. Sekali yang bercakap tu keluar hospital tak pandang kiri kanan, kena langgar teksi mati. Yang tadi tu datang rumah kita baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cakap apa? Kita tak tahu siapa mati. Kan? Jadi, akhirnya, hidup kita dalam dunia ni, jangan nak kerja kaya, saya kata. Rupanya, Prophet Muhammad pernah sebut. Mungkin YB Low pun boleh ambil ni. Prophet Muhammad kata apa? Anak-anak Adam, maknanya manusia ni, kalau bagi 2 lembah emas, Gold Valley tu, 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itulah manusia. YB Low tentu faham lah. Chinese fella, kawan-kawan Cina yang berniaga, cuba tengok. Oh, rugi mah. Rugi mah. Tak tahu untung. Saya gaji pun tak mah. Kita tahu kan? Kita tahu. Tauke-tauke memang macam tu ayat dia. Ni rumah besar kayak saya kuli saja mah. Itu biasa. Kan? Tapi nak bagi tahulah, tak pernah cukup duit ni. Saya pernah jumpa dekat satu rumah, ada satu rumah Datuk lah. Saya kata, Datuk, besar betul rumah Datuk ni, mesti mahal. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Gila betul. Nampak tak? Ya. Anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi, Prophet Muhammad juga beritahu, Nabi Muhammad beritahu apa? Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Jangan tipu orang. Jangan ambil duit-duit yang bukan-bukan. Memandai dengan apa yang kita ada, syukur. Kalau nak lebih, usaha lebih. Kan? Usaha lebih. Kalau kawan-kawan tegur macam mana nak bisnes macam ni, dengar. Mak kata pepatah Cina. Saya tak nak sebutlah bahasa Cina, terdekat salah pula. Dia kata, orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Itu dalam pepatah Cina cakap. Saya belajar jugalah bahasa Cina sikit. Woman tahu saya carat. Betul tak saya cakap?
Kita semua ni sekeluarga. Cuk ni Chan Kong kan. Selamat maju jaya, good lah. Saya boleh nyanyi lagu Cina sikit. Ni wen wo ai ni yong tuo xian wo ai ni yong ji fei. Itu penyanyi dia nama Teresa Teng. Dia sudah sampai atas. Dia sudah meninggal. Iya. Saya tahu juga lah lagu, ada beberapa tahu. Toi minta ni hai kang ko lai, kang ko lai, kang ko lai. Tu lagu Jason, betul ha? Saya tahu tu sebab dulu masa saya kecil, muka saya ala Chinese sikit. Tapi dah besar macam Shah Rukh Khan sikit. Tak adalah. Saya dulu pernah jadi cikgu Cina. Betul, cikgu di sekolah Cina dulu. Sebelum saya kerja full time tu, saya kerja dekat SRJKC Pei Hua, Seremban. Pernah lah, tapi belajar sikit-sikit lah. Boleh lah, kan? Saya macam-macam lagu, saya tahu. Lagu Tamil pun saya tahu. Engkau solaye nevilei. Saya tahu. Lagu Latin pun saya tahu. Mewah rente akiyaya. Saya tahu. Lagu Arab. Apa ni? Tasbih khairul anam miskil khita qalat kalam yauma lidu qalat kalam min rabbih ya barkatillahi lahat. Tahu. Cakap bahasa apa aku tak boleh nyanyi cakap. Semua boleh nyanyi. Dah lah tu, saya semua nama lagu nak nyanyi. Kan tak jaga. Tak, tu sebabnya saya kata dalam hidup kita ni kan cari rezeki yang halal. Dan begitu juga Nabi juga bagi tahu manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang tu, aku mesti jadi jawatan. Dapat jawatan pengurusi KRT, tak cukup kat lagi. Aku mesti jadi YB. Dah jadi YB, tak cukup. Aku mesti jadi ahli parlimen. Dah jadi ahli parlimen, tak aku nak jadi menteri pula. Jadi menteri, tak cukup. Nak kena jadi timbalan Perdana Menteri. Tak cukup, nak jadi Perdana Menteri. Tak tahu lagi lah. Sebab tak pernah cukup. Tapi kalau kita belajar bersyukur, kan, merasa cukup dengan apa yang kita ada, kitalah yang akan menjadi manusia yang paling bahagia sekali atas dunia ini. Maka pentingnya kita berhijrah, berubah sikap, ubah setting kita. Macam kita beli handphone lah. Beli handphone, benda pertama sekali yang kita akan perbetulkan adalah setting, niat kita. Setting tu adalah niat. Setting kita perbetulkan phone kita. Ringtone macam mana, brightness nak terang mana handphone kita, kemudian nombor telefon tu macam mana, kemudian wallpaper nak letak gambar apa. Kemudian kalau orang call bunyi teng 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 teng, bos kita telefon. Isteri kita telefon. Contoh, bunyi harimau letak ni. Contohnya lah. Saya nak tanya, adakah setting tu kita ubah hari-hari? Tak. Kita tak ubah hari-hari. Bila ada masalah tengok kelabu, baru kita perbetulkan. Macam tu juga kalau kita rasa masalah, niat kita tak betul, perbetulkanlah balik niat kita. Kan? Ada yang tidur tak? Ada yang tidur tak? Tak ada. Alhamdulillah. Dia sebenarnya ada satu ayat yang kita boleh baca untuk elakkan orang tidur. Tahu? Ada tak ustaz-ustazah share? Baca ayat ni, insya-Allah hilang ngantuk. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ayat dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Insya-Allah siapa yang dah tidur mesti terjaga punya. Wabillahi taufik, tegak dulu. Dah habis ke? Dah bangun dia. Tapi saya belum baca lagi. Saya baru ajar je baru. Ya. Ada yang salin, yang best baby. Jadi saya bergurau je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, dalam hidup kita ni, bersedialah untuk berubah. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan, mengubah cara fikir kita akan menyusahkan orang lain. Kita masih lagi duduk di takuk yang lama. Sentiasa usaha dan usaha. Janji orang-orang Arab, manjadda wajada. Siapa berusaha pasti akan berjaya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.